Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini kita akan membincangkan silibus matematik KSSM tingkatan 5. Bab 5, kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Subtopik 5.1, kekongrunan. Standard pembelajaran pada video kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongrunan. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongrunan? Jadi kita akan lihat contoh 5 di dalam buku teks muka surat 131. Rajah di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR dengan keadaan PR sama dengan QR. A dan B masing-masing ialah titik tengah bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini disebabkan kita ada segitiga PBR, jadi kita keluarkan segitiga PBR, kita wujudkan garis berwarna hijau ini untuk kita nampak segitiga PBR dan segitiga yang kedua QAR. Jadi kita cuba keluarkan. Jadi saya keluarkan kedua-dua segitiga ini. Yang pertama segitiga PBR, yang kedua segitiga QAR. Jadi kita akan gunakan maklumat di sini. Kita tahu titik A adalah titik tengah bagi PR. Bermaksud PA sama panjang dengan AR. Yang kedua maklumat, kita tahu titik B juga adalah titik tengah bagi QR. Bermaksud BR akan sama panjang dengan BQ. Jadi kita lihat di sini segitiga yang pertama PBR. Okey, PBR kita ada di sini akan sama panjang dengan kita tengok segitiga kedua kita QAR. QAR. Okey, jadi saya keluarkan maklumat seperti ini, tetapi kita jangan lupa ianya adalah satu segitiga sama kaki. Jadi panjang di sini sebenarnya adalah sama. Jadi untuk segitiga sama kaki bermakna panjang PR adalah sama dengan panjang QR. Jadi kita dapat ciri yang pertama, panjang PR, okey, PR sama panjang dengan QR. Okey, saya letakkan, saya tuliskan ciri yang pertama. Okey, selain itu kita dapati kedua-duanya ada pada titik R. Jadi bermakna, okey, sudut di sini segitiga yang pertama, sudut PRB. Okey, sudut PRB pada R segitiga yang pertama adalah sama saiz dengan sudut ARQ, iaitu pada segitiga yang kedua. ARQ. Jadi, ciri yang ketiga kita dapati di sini dengan jelas, kita dapati panjang BR adalah sama dengan panjang AR. Jadi, di sini kita dapati segitiga PBR dan QAR memenuhi sifat untuk sisi, panjang sisi, angle, sudut dan sisi. Jadi terbuktilah apabila ianya memenuhi sifat-sifat kongruen, maka terbuktilah segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Jadi ini adalah hasil jawapan sama seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Seterusnya kita akan lihat contoh 6 di dalam buku teks muka surat 132. Siva menyediakan dua kepingkat berbentuk trapezium yang kongruen seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Siva mencantumkan dua kepingkat itu untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon itu ialah 90 cm, hitung luas dalam cm persegi pentagon itu. Jadi soalan tadi menyatakan apabila mencantumkan kedua-dua pentagon ini, didapati perimeternya adalah 90 cm. Jadi kita cantumkan seperti ini. Jadi untuk kita, apa maklumat yang kita perlu cari adalah panjang C kepada titik S. Jadi panjang CS di sini adalah mudah, iaitu kita tahu
Jumlah kesemuanya adalah 90 cm. Kita akan tolak 20 cm di sini. Tolak 13. Di sini panjang RQ juga tolak 13 panjang DA tolak 20. Jadi kita akan dapat panjang C kepada titik S iaitu 24 cm. Jadi ini adalah panjang CS, bermakna daripada C kepada B adalah 12 dan B kepada P kepada S juga adalah 12 cm. Jadi soalan tadi minta kita hitung luas keseluruhan pentagon ini. Untuk memudahkannya, kita akan cari luas satu persatu, iaitu kita tahu setiap keping ini adalah bentuk trapezium. Jadi bentuk trapezium kita ada rumus iaitu 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi yang selari darab dengan tinggi. Jadi sisi selari di sini adalah panjang DC iaitu 20 cm dan panjang A kepada B. Jadi A kepada B daripada sini kita tahu 20, jadi kita perlu cari nilai X di sini. Jadi kita keluarkan segitiga bersudut tegak di sini. Dan di sinilah nilai X. Dan di sini kita sedia maklum adalah 12 dan 13 kerana ini adalah suatu segi 4. Sekiranya BC 12, panjang di sini juga akan jadi 12. Jadi ianya adalah segitiga bersudut tegak, bermaksud kita boleh menggunakan Pythagoras theorem untuk mencari nilai X iaitu 13 kuasa 2 iaitu hipotenusnya ditolak dengan 12 kuasa 2, kesemuanya adalah punca kuasa. Kita dapati X adalah 5 cm. Jadi kita boleh guna kalkulator saintifik. Jadi untuk dapatkan luas satu trapezium, kita tahu 1/2 perlu didarabkan dengan hasil tambah 2 panjang sisi iaitu 20 cm tambah dengan sekiranya X 5, A kepada B adalah 25. Okey, didarab dengan tinggi iaitu 12. Jadi jangan lupa luas pentagon tadi adalah untuk 1. Jadi kita gabungan ini ada 2. Jadi kita darabkan dengan 2 untuk kita dapatkan keseluruhan luas pentagon yang diberi dalam soalan. Jadi menggunakan kalkulator kita akan dapat jawapan 540 cm persegi. Sekian saja video pada kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.